Satu ketika dulu saya pernah menegur seorang suami ya yang sering ya DM ataupun berchatting dengan isteri orang lain. Ya, saya katakan kepadanya perbuatan itu tidak baik kerana itu boleh membawa kepada keburukan. Tetapi dia tidak percaya. Dia membuat alasan bahawa dia hanya sekali-sekala saja ber-DM ataupun berchatting dan perkara-perkara yang dibualkannya pun adalah perkara-perkara biasa. Bukan perkara-perkara yang intim, tidak kerap. Jadi saya biarkan saja kerana dia nampaknya tidak boleh menerima nasihat itu dengan baik. Tetapi lama-kelamaan saya lihat kadar dia berchatting ataupun ber-DM dengan wanita isteri orang itu semakin kerap. Dan perbualan-perbualan lebih menjadi perbualan-perbualan yang lebih intim, yang lebih dekat sifatnya. Bukan saja berbincang soal hobi, bincang soal anak-anak, tetapi dah sudah soal-soal perasaan, iaitu perasaan gembira, perasaan sedih. Jadi berlaku perkongsian rasa antara mereka. Dan pada waktu itu saya sekali lagi mengingatkan, ya, tetapi ingatan itu tidak diterimanya, malah dia kata, "Oh, ini hanya persahabatan biasa, bukan ada sesuatu yang luar biasa." Subhanallah, lama-kelamaan mereka terus berchatting pada waktu malam, ya. Pada waktu malam bukan atas urusan yang penting tetapi hanya berbagi rasa, ya, berkongsi perasaan dan sebagainya. Akhirnya saya lihat, subhanallah, ya, mereka sudah semakin akrab, subhanallah. Lalu waktu itu saya mula memberi teguran yang agak tegas. Saya kata, "Apakah isteri lelaki itu tidak ada sifat cemburu?" Dia kata, "Isteri saya biasa saja." Kalau isteri anda biasa-biasa saja, bagaimana pula dengan suami eee, wanita yang anda chatting ataupun ber-DM itu? Dia kata, "Itu saya tak tahulah, itu suami dia." Jadi saya kata kalau suami dia tahu, apakah dia marah, ya, apakah dia suka dengan perbuatan kamu ini? Kamu sepatutnya menjaga, ya, perasaan suami orang itu, wanita itu, kerana ini sudah mengganggu sifat privasi kehidupan dalam rumah tangga mereka. Tetapi dia tetap berdegil, subhanallah. Tanpa sedar sebenarnya waktu itu saya terus menegurnya kali ini dengan keras bahawa apa yang dilakukan oleh lelaki ini sebenarnya ialah khalwat di alam maya. Khalwat di alam maya yang lebih kadang-kadang lebih berbahaya daripada khalwat dalam keadaan biasa kerana khalwat di alam maya menyebabkan kita tidak ada segan silu, ya, tidak ada rasa malu untuk bertanya soal-soal yang lebih intim contoh. Kemudian di khalwat di alam maya juga terdedah ya kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu ialah syaitan. Syaitan akan menggoda hati suami orang dan hati isteri orang ini supaya mereka lebih dekat artinya menjadilah selingkuh. Ya, selingkuh perasaan mula-mula, kemudian selingkuh fikiran, rasa dan sebagainya. Akhirnya ingin bertemu dan apabila bertemu mulalah berlaku sentuhan dan akhirnya terjadilah zina yang sebenarnya. Subhanallah, dia sebenarnya telah melakukan satu dosa besar, saya katakan. Dosa besar kerana itu adalah takhbib ataupun perbuatan memporak-perandakan rumah tangga orang lain. Dia adalah pengacau kepada sebuah rumah tangga yang aman dan harmoni. Sekiranya isteri orang yang menjadi rakan bualnya itu jatuh hati ataupun terpikat, mungkin kerana lakonannya, ya, kerana dia dilihat sebagai seorang yang lebih baik, ya, orang yang lebih gentleman, yang lebih empathy dan sebagainya, tetapi mungkin itu hanya lakonan kerana siapa pun boleh bermuka-muka. Dia pretend to be good di depan orang lain di alam maya. Tetapi keadaan kita, warna kita sebenar ialah di alam nyata. Jadi bagi suami orang dan isteri orang yang terjebak dalam perbuatan ini, berhentilah segera. Kerana itu satu dosa besar yang mana kamu, ke mana anda telah melakukan sifat takhlib ataupun mengacau rumah tangga orang, kamu sudah menghampiri zina dan kamu sedang melakukan khalwat di alam maya. Berhentilah.